Amalan kecil tapi pahalanya besar. Daripada siapa yang ajak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak. Pengarang kitab Dr. Iyadah Ibn Ayyub Al-Kubaisi, dia himpun 40 hadis, merangkumi lebih kurang 40 amalan yang kecil, yang kadang-kadang amalan tu 10 saat saja, tetapi pahalanya sangatlah besar. Diterjemahkan oleh Syekh Hairun Nizam bin Mat Husin hafizahullah. Fayaqulu al-imamu fayaqulu al-musannif wal mutarjimu hafizahum Allah nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darain amin. Al-hadithus samin. Kita sampai malam ni hadis yang ke-8. Sebab subuh pun saya baca kitab ni, malam pun saya baca kitab ni. Saya duk cari kitab Suwarun min Hayatis Sahabah yang dalam bahasa Arabnya tak jumpa. Saya tak tahu pergi mana. Yang bahasa Melayu punya tak jumpa. Yang bahasa Arabnya ada lah. Disebabkan tak jumpa kitab tu, saya baca kitab ni dululah. Untuk kuliah subuh dan kuliah maghrib. Ni dah sampai hadis yang ke-8 yang dibagi tahu oleh Rasulullah SAW. Hadis ni tuan-tuan, kita boleh amal nombor 8 ni walaupun PKP. Walaupun PKP, beberapa tahun pun PKP, hadis ni boleh diamalkan insya-Allah. Iaitu, tajuknya kata Syekh Hairun Nizam, kelebihan melaungkan azan. Kelebihan melaungkan azan. Saya yakin ramai di kalangan kita tak tahu kelebihan ini. Ada beberapa benda yang akan kita kongsi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah al-Ansari thumma al-Mazini an abihi annahu akhbarah anna Aba Sa'id al-Khudri qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. Terjemahan hadis daripada Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman ibn Abi Sa'sa'ah al-Ansari, seterusnya al-Mazini, daripada bapa beliau, bahawa sesungguhnya beliau iaitu si bapa telah memberitahunya, memberitahu kepada si anak, bahawa sesungguhnya Abu Sa'id al-Khudri telah berkata kepada beliau, iaitu kepada ayah. Abdul Rahman bin Abdullah yang riwayatkan cerita ni. Ayah dia Abdullah bin Abdul Rahman. Okey, begitu. Sesungguhnya, kita terjemah dulu hadis ni. Telah berkata Abu Sa'id al-Khudri, yang ni kebanyakan orang Islam kenal. Sahabat yang sangat masyhur, Abu Sa'id al-Khudri. Tapi bila sebut Abdul Rahman ibn Abdullah ataupun Abdullah ibn Abdul Rahman, sahabat, jarang orang dengar. Abdullah ibn Abdul Rahman, sahabat, jarang kita dengar. Bilangan sahabat sangatlah ramai, 100 ke 140 ribu orang. Sebab tu tuan-tuan, kalau siapa tak pernah buat lagi homework ni, malam ni kalau ada masa, tulis seberapa banyak nama sahabat yang tuan-tuan tahu. Kesemua sekali yang tuan-tuan tahu. Iaitu manusia terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad, para sahabat radhiyallahu anhum. Antaranya yang kita berkenalan pada malam ni. Abu Sa'id al-Khudri kata kepada seorang, sesungguhnya saya melihat anda menyukai kambing dan padang lapang untuk anda menternak kambing di situ. Maka apabila anda telah berada bersama kambing anda atau di padang lapang, lalu anda telah melaungkan azan untuk solat, maka kuatkanlah suara anda sewaktu azan, kerana sesungguhnya, ini tuan-tuan, fadilat ni sangat besar. Sesungguhnya jin, manusia dan apa sahaja tidak akan mendengar sepanjang jarak suara seseorang muazzin
melainkan mereka akan menjadi saksi bagi si muadzin pada hari kiamat. Masya Allah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang masyhur ini, aku mendengar perkataan itu daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitu, saya rasa maklumat ni saya bagi tahu semalam. No, wallahu alam, semalam ataupun 2 hari lepas, iaitu apabila seseorang itu azan, siapa sahaja yang mendengar azan itu di kalangan manusia, di kalangan jin, di kalangan haiwan, di kalangan tumbuhan dan mana-mana makhluk Allah, kesemua mereka yang mendengar laungan azan itu akan menjadi saksi kepada si muazzin tadi di padang mahsyar kelak. Banyak mana tuan-tuan? Sekali azan, juta makhluk Allah akan dengar. Terutamanya hari ini bila guna mikrofon. Sekali azan, puluhan juta makhluk Allah akan dengar. Bukan manusia tau. Manusia memang tak ramai. Mungkin 1,000-2,000 orang. No? Binatang banyak. Yang paling banyak adalah rumput, tumbuh-tumbuhan, pokok, pasir dan batu bata. Yang tu yang mencecah jutaan. Semua yang dengar ni, ketika mana kita dipanggil oleh Allah ditimbangkan pahala, ditimbang amalan kita nanti, antara yang dipanggil ialah Allah Ta'ala akan panggil siapa yang pernah melihat dia ni melakukan kebaikan. Jangan bayang kan? Muazzin yang melaungkan azan secara ikhlas di masjid selama berbelas-belas tahun. Berapa bilion makhluk akan berdiri di belakang dia ketika itu, akan sebut satu persatu makhluk itu. Batu akan duduk di belakang dia. Wahai Allah, dulu aku dengar dia azan. Berapa kali? Sebanyak 18,300 kali, wahai Allah, dia melaungkan azan. Batu tu sebut. Habis batu tu jadi saksi, dikira pahala kepada lelaki muazzin tadi. Batu lain pula. Rumput pertama, rumput kedua, rumput ketiga, rumput keempat. Subhanallah. Dahsyat nah, pahala azan ni sangat dahsyat. Kalau orang tahu sebanyak apa kemuliaan orang yang melaungkan azan, nescaya mereka akan berperang untuk mendapatkan kemuliaan melaungkan azan. Ini bukan hadis Nabi. Ini kalam saya lah. Seandainya manusia tahu sejauh mana fadilat dan kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang azan, nescaya mereka akan mengundi, tidak akan bertolak ansur. Mereka tak akan bagi ruang ke orang ni untuk azan. Semua akan berebut untuk azan. No? Pengajaran hadis. Nombor 1. Islam meraihkan kecenderungan seseorang selagi kecenderungan tersebut tidak menyalahi agama Islam. Kecenderungan ni pekerjaan kita. Kita meniaga laksa ke? Kita minat jual ikan laga? Ikan hiasan tu. Ikan hiasan. Kita minat untuk buka kolam udang, lepas tu orang mai menyewa di kolam tu, kemudian bayar kat kita. Kita nak buka kedai tayar kereta, kita nak buka kedai makan, kita nak buka kilang pasir, kita nak. Islam meraih ke kecenderungan. Kita minat apa? Perniagaan apa? Minat apa untuk sara hidup kita? Islam benarkan. Bukti dia ialah apabila Abu Sa'id Al-Khudri dia jumpa satu orang lagi ni, sahabat, dia kata, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Wahai fulan, aku tengok kamu sangat suka, sangat minat dengan mengembala kambing, bawa kambing ke pedalaman, ke tengah-tengah gurun. Dia gurun, jangan bayang semua tempat padang pasir sahaja. No? Dia ada kawasan yang hijau. Terutamanya Madinah 1400 tahun dahulu dikelilingi sebahagiannya oleh hutan tebal. Madinah 1400 tahun yang dahulu, sebahagian kawasannya dikelilingi oleh hutan tebal. No? Jadi sahabat ni, Abdullah ibn Abdul Rahman, dia suka mengembala kambing bawa jauh ke pedalaman. Membuatkan dia susah untuk solat berjamaah. Dia susah untuk itu sifat pekerjaan dia. Sifat pekerjaan dia sama macam hari ni orang offshore kerja tengah laut kan. Depa tetap boleh sembahyang jemaah, kalau yang tu boleh sembahyang jemaah. Ni kalau yang macam pengembala kambing ni dia seorang dia aja.
Dia bawa 80 ekor, dia bawa 160 ekor, dia bawa kambing pergi jauh 7-8 kilometer pergi. Jauh daripada bandar Madinah, mengembala di tengah-tengah padang pasir, kan? Jadi susah untuk dia patah balik kalau nak solat dan dia tak dengar pun azan. Maka Islam tidak mengharamkan benda tu. Itu sifat pekerjaan dia. Islam benarkan. Islam benarkan. Selama mana dia tidak melanggar syariat. Semayang tak tinggal, aurat tak tutup, aurat tak dedah, semayang tak tinggal, tak buat apa-apa maksiat lain, maka Islam benarkan. No? Cuma Abu Sa'id ada satu nasihat, bila kamu semayang jauh, semayang seorang, tak boleh nak balik ke Masjid Nabawi semayang dengan Rasulullah berjamaah, kamu lepas azan. Yang ni ramai orang Islam yang terlepas, iaitu bila kita semayang di rumah, kita tak azan. Orang kalau semayang seorang, boleh tak azan? Orang perempuan qamat boleh. No? Dia semayang seorang, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia qamat. Orang lelaki-lelaki semayanglah di mana sahaja kalau dia seorang, boleh azan. Walaupun dia seorang, boleh azan. Saya ulang sekali lagi. Orang lelaki-lelaki, di mana sahaja dia semayang, di mana sahaja, dalam gua, atas air, bawah air, dalam bilik seorang-seorang, atas gunung, saya sebut contoh, atas bot, atas kapal, atas di mana sahaja, kalau dia semayang seorang, dia tetap boleh azan. Disunatkan untuk dia azan. Dan ingatlah hadis yang tuan-tuan dengar pada malam ni. Nasihat untuk saya dan kita semua. Ingatlah hadis yang kita baca pada malam ini, iaitulah Nabi kata, sesungguhnya mana-mana jin dan manusia dan mana-mana makhluk Allah yang mendengar suara kamu azan, mereka akan menjadi saksi di hari kiamat. Ketika seorang daripada kita dipanggil oleh Allah untuk ditimbang amalan kebaikan dan keburukan kita. Banyak mana saksi. Tuan-tuan, ketika itu kita nak bercakap pun menggigil-gigil tubuh badan kita. Kebiru-biruan tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab takut. Di hadapan Allah Azza wa Jal. Bila takut, kita perlukan orang lain untuk bercakap bagi pihak kita. Batu bercakap, wahai Allah, dulu dia semayang. Aku tengok dia semayang. Kipas bercakap, wahai Allah, 18 tahun dia solat dalam masjid aku tu, itu aku lihat dia solat setiap hari. Semua ni akan jadi saksi. Sejadah yang kita guna. Sejadah yang tuan-tuan guna. Sebab itu kata para ulama, kalau kita semayang dalam masjid, pastikan kita semayang di tempat yang berbeza. Bukan waktu semayang tu sambil berjalan. No? Hak ni pahaman salah lah. Tapi kalau kita semayang maghrib, hari Ahad, ujung tu, hari Isnin sini sikit, hari Selasa sini sikit. Sebab setiap tempat yang kita berdiri, rokok dan sujud itu, kesemua tempat itu akan menjadi saksi di padang mahsyar kelak. Itu yang pertama. Pengajaran yang kedua ialah saya dah hurai banyak, iaitu seluruh makhluk yang mendengar azan itu akan menjadi saksi. Pengajaran yang ketiga dan yang terakhir untuk malam ni ialah orang yang tidak berada di dalam kawasan penempatan seperti berada di dalam hutan, turut digalakkan untuk melongkan azan. Tuan-tuan tengok, dalam hutan, atas gunung, atas tasik, atas lori, atas bot, di mana sahaja. Kalau kami duduk atas kapal terbang, Ustaz, nak semayang seorang diri atas kapal terbang, azan. Tapi jangan masuk kat kokpit tu pula. Kan? Duduk di kursi tu pun boleh azan. Perlahan pun tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Di mana sahaja. Tambah-tambah sekarang PKP, semua pakat semayang di rumah dengan keluarga kan. Yang terbaik berjamaah di rumah dengan keluarga, suruh azan. Kalau ada anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ajak untuk azan. No? Saya tengok ada seorang ni, sebab dia rajin bawa anak dia umur 9, 8 tahun pun, lelaki dah berani melaungkan azan dengan kuat di surau. No? Sebutan pun jelas, bagus, Masya Allah. Itu di surau, apatah lagi di rumah. No? Sekalipun tidak ada sebarang manusia yang akan mendirikan solat berjemaah bersamanya. Tengok tuan-tuan.
Walaupun kita nak semayang seorang atas gunung, azan. Kalau lambat Ustaz, Zuhur 1:30, pukul 3 dah, azan. Yang ini dibahaskan dalam kitab fiqh. Dibahaskan dalam kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab kita fiqh mazhab Syafi'i. No? Kalau pun pukul 3:30, pukul 4 sekalipun kita azan. Tetapi janganlah kita singgah di mana-mana masjid, pergi buka mikrofon. Singgah Zuhur, kita lewat sikit 3:30, pergi buka mikrofon azan. Dia kata Ustaz Wadi yang suruh azan. Dia kata kalau nak mayang seorang pun 3:30 pun masih disunatkan azan lagi. Tak. No, jangan sampai menimbulkan kecelaruan dan fitnah. Hidup ni no, jangan sampai menimbulkan kecelaruan dan fitnah. Islam ini satu ajaran yang penuh dengan disiplin dan meraihkan keharmonian. Sangat meraihkan keharmonian dan sangat memerangi perpecahan. No? Jadi macam mana nak amal hadis ni? Iaitu kalau kita duduk di mana-mana sahaja, walaupun dah lewat Zuhur 1:30, tetap disunatkan, tapi jangan sampai menimbulkan kekeliruan dan fitnah. Okey, jadi itulah ke-8. Itulah hadis yang ke-8. InsyaAllah esok subuh insya-Allah. Esok subuh tidak ada live TikTok, tak ada live apa dia ni? Ni apa dia? Facebook. Live Facebook ada lah subuh. Insta tak ada. Kan? Kita hanya ada live sahaja. Esok insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-9. Jom kita dengar apa lagi yang Nabi nak bagi tahu kat kita. Minta Allah Ta'ala tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Rabbana zidna ilma. Wahai Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Warizqan tayyiba. Wahai Allah, tambahkanlah kepada kami rezeki yang baik, yang halal. Yang halal untuk kesihatan ini. Wa amalan balah. Wahai Tuhan, terimalah semua amal dan kebaikan yang kami buat sepanjang hidup kami ni. Kerana rajin-rajinlah minta doa-doa yang selalu Nabi minta. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.